Pagi, Atok. Pagi, Dani. Atok, bolehkah saya tahu apa yang dimaksudkan dengan zaman prasejarah? Ia bermaksud zaman sebelum manusia mengetahui dan mengenali tulisan. Zaman ini pula boleh dibahagi kepada dua zaman, yaitu zaman batu dan logam. Zaman batu merujuk kepada penggunaan teknologi batu dalam kehidupan harian manusia. Terdapat 3 tahap zaman batu, iaitu yang pertama, zaman Paleolitik. Dikenali sebagai zaman batu lama, wujud sekitar 2,5 juta tahun sehingga 8,000 sebelum Masehi. Dan kedua, zaman Mesolitik. Dikenali sebagai zaman batu pertengahan, wujud sekitar 12,000 sehingga 4,000 sebelum Masehi. Yang ketiga, zaman Neolitik. Dikenali sebagai zaman batu baru, wujud sekitar 10,000 hingga 2,000 sebelum Masehi. Zaman logam pula, Atok? Zaman logam pula wujud sekitar 3,500 sebelum Masehi sehingga 500 Masehi. Ia merujuk kepada penggunaan teknologi gangsa dan besi. Aktiviti yang dijalankan ialah aktiviti pelayaran dan aktiviti pertukaran barang, iaitu sistem barter. Oh, begitu. Terima kasih, Atok. Sama-sama, Dani. Dani boleh tanya Atok kalau Dani nak tahu tentang zaman prasejarah lagi. Baik, Atok. Selamat petang, Atok. Selamat petang, Dani. Atok, dekat mana ya lokasi zaman prasejarah pada peta dunia ini? Jom Atok terangkan. Zaman prasejarah berlaku di seluruh dunia dan ada penemuan tinggalan manusia seperti artifak dan ekofak. Ia wujud di kawasan terdedah seperti di lemah sungai dan di kawasan tertutup seperti di dalam gua. Fungsi lokasi zaman prasejarah terbahagi kepada tapak penempatan, perkuburan, bandar, kawasan pemburuan atau pembuatan alat batu. Di Eropah seperti di Gua Altamira, Spanyol, penemuan lukisan menunjukkan kewujudan zaman Mesolitik di situ. Di Gua Cervet, Prancis, lukisan di gua membuktikan adanya aktiviti pemburuan binatang oleh masyarakat zaman prasejarah. Di benua Asia pula, seperti di Shah Sokhta, Iran, yang menjadikan bukti aktiviti masyarakat prasejarah dengan adanya kawasan perumahan, perkuburan dan sebagainya. Selain itu, terdapat tinggalan zaman prasejarah di Bhimbetka, India yang berusia 30,000 sebelum Masehi. Manakala di Zhoukoudian, China, penemuan rangka manusia Peking Man, bukti zaman prasejarah berlaku di situ. Di Asia Tenggara pula, di Banqiang, Thailand, terdapat bukti aktiviti pembuatan logam dan tebika oleh masyarakat prasejarah. Penemuan rangka perak Man di Lenggong, Perak membuktikan zaman prasejarah berlaku di Malaysia. Manakala di Gua Liang Buat, Indonesia, terdapat fosil dan sisa tulang yang menunjukkan berlakunya zaman prasejarah di situ. Baik, terima kasih, Atok. Sama-sama, Dani. Atok, boleh Dani tahu ciri-ciri kehidupan masyarakat zaman prasejarah? Okey, Atok ceritakan. Terdapat 7 ciri yang paling menonjol, iaitu tempat kediaman, peralatan, aktiviti pengumpulan makanan, kegiatan ekonomi, organisasi sosial, kepercayaan, serta kesenian dan kebudayaan. Tempat kediaman. Masyarakat zaman prasejarah mempunyai perbezaan tempat tinggal mengikut tahap zaman prasejarah tahu. Dari hidup di dalam gua sehinggalah mempunyai penempatan sendiri atau berkelompok. Peralatan. Orang zaman prasejarah juga mencipta peralatan. Mula-mula menggunakan batu je sampailah ada peralatan besi. Perbezaan peralatan setiap zaman itu dari segi bahan, kekemasan dan kegunaan peralatan itu. Orang dulu-dulu pun membuat aktiviti pengumpulan makanan tahu. Mula-mula tu mereka memburu binatang, lepas itu buat aktiviti pertanian dan peternakan. Sampailah ada kemajuan aktiviti tukar barang. Contoh, tukar ikan dan beras. Kalau Dani nak tahu masyarakat zaman prasejarah kerja apa, mula-mula mereka hidup bernomad, cari makanan untuk diri sendiri dan berkongsi makanan. Masuk je zaman Neolitik,
sampai zaman logam muncullah kegiatan peternakan pertanian sehinggalah pertukangan. Organisasi sosial dulu bermula hidup dengan ahli keluarga je secara nomad sampai zaman Neolitik dan zaman logam barulah ada kelompok besar yang mempunyai pemimpin dan pentadbiran. Dari segi kepercayaan pula, orang zaman Paleolitik dan Mesolitik ini mengamalkan animisme macam kilat dengan pokok mempunyai kuasa. Selepas itu, kepercayaan semakin kukuh di zaman Neolitik dan logam dengan adanya upacara ritual, percayaannya pada kehidupan selepas mati dan kepengumbumian. Kalau Dani nak tahu masyarakat zaman Paleolitik dan Mesolitik, manusia membuat kesenian lukisan di dinding gua tahu. Kesenian zaman Neolitik pula semakin meningkat dengan adanya tembikar dengan corak geometri. Akhir sekali pada zaman logam, kesenian itu dibina dengan nilai estetika. Okey, Dani dah faham atok. Bagus Dani. Dani, kemajuan yang kita ada sekarang adalah sumbangan dari zaman prasejarah tahu. Sumbangan? Iya, aktiviti zaman prasejarah menjadi asas dalam membentuk kemahiran dan idea pada kemajuan. Banyak aktiviti yang masih dilakukan sehingga hari ini iaitu aktiviti pertanian. Pertanian menjadi aktiviti komersial secara besar-besaran di ladang dengan menggunakan peralatan moden. Kedua, aktiviti peternakan dan memburu binatang. Aktiviti ini dijalankan secara komersial dan sebagai hobi. Senjata yang lebih canggih berlesen dan berdaftar juga telah dicipta untuk aktiviti ini. Ketiga, peralatan zaman prasejarah dijadikan rujukan untuk mencipta inovasi bagi membantu aktiviti kehidupan masa kini. Keempat, pengetahuan membuat tembikar digunakan sebagai bekas makanan dan peralatan memasak digunakan sehingga hari ini. Tembikar juga digunakan sebagai peralatan upacara ritual dan komoditi perdagangan. Sebagai contoh, industri labu sayong di Kuala Kangsar, Perak. Kelima, idiofak. Idiofak adalah hasil tinggalan berkaitan konsep kehidupan selepas kematian. Sehingga kini, mayat diberi penghormatan mengikut amalan dan agama masing-masing. Akhir sekali, monumen dan seni bina. Bukti ini masih kekal sebagai warisan sejarah yang dijadikan asas kepada perkembangan pembinaan baharu. Oh, faham atok. Aktiviti inilah yang menjadi sumbangan kepada idea dan kemahiran pada zaman sekarang. Ya, pandai pun Dani. Atok, dekat Malaysia ada zaman prasejarah juga ke? Mestilah ada Dani, mari atuk jelaskan. Manusia telah menetap di Malaysia sejak 40,000 tahun yang lalu, zaman Paleolitik. Di Asia Tenggara, zaman Mesolitik dikenali sebagai zaman Hobbinian atau Epipaleolitik. Seterusnya zaman Neolitik. Zaman Paleolitik dikesan di kota Tampan Perak, Gua Nia Sarawak, Lembah Masuli dan Tingkayu di Sabah. Zaman Neolitik dikesan di Sungai Tembeling dan Gua Kecil di Pahang, Jeram Hile Selangor, Lubang Angin Sarawak dan Gua Tempadong Sabah. Zaman Mesolitik di Bukit Tenggung Lembu, Perlis, Gua Ca Kelantan, Jemran Hile Selangor dan Gua Mandai Sabah. Zaman logam ditemui di Sungai Tembeling, Pahang dan Lembah Benam, Selangor. Kewujudan zaman prasejarah di Malaysia dapat dilihat melalui pelbagai bukti seperti peralatan batu dan logam, tembikar dan manik, lukisan gua dan ukiran batu. Bukti-bukti tinggalan yang ditemui di tapak zaman prasejarah di Malaysia menunjukkan aktiviti masyarakat dalam bidang ekonomi dan aktiviti kepercayaan.